para penonton, hidup ini adalah pengembaraan. Jadi begitu juga kita nak jauhlah bersama Al-Quran supaya kita tidak hanyut. Jangan hanyut. Tajuk perbincangan kita seterusnya, kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengerusi Musalla Ar-Rawdah yang berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Lama tak jumpa, tak apa. InsyaAllah masih lagi ada rezeki untuk kita menimbang ilmu daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak cerita berkenaan hari ini, jangan hanyut. Kita nak jauhlah Al-Quran. Kalau dapat Ustaz ceritakan bersama dengan kita berkenaan dengan hari ini, membincangkan surah Al-Qasas, latar belakang surah Al-Qasas dan apa kaitan dengan tajuk kita hari ini, jangan hanyut. Dan apa keistimewaan dan kelainan pada surah ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ami. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita pada pagi ini. Allah beri afiat pada tubuh badan kita dan Allah beri izin pada lidah dan juga mulut kita untuk kita mudah sebut namanya alhamdulillah. Saya pun sebenarnya Ami baru sampai pada Tanah Suci. Masya-Allah. Awal pagi tadi pukul 1. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan sembang-sembang atau berbincang-bincang tentang surah Al-Qasas. Ya. Surah yang bermaksud kisah-kisah. Kisah-kisah itu bukan bermaksud semua kisah ada dalam surah ini. Sebenarnya surah Al-Qasas ini hanya mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang mana kalau kita perhatikan surah Makkah ini, surah Al-Qasas surah Makkah yang mengandungi 1441 kalimah, ada 88 ayat dan juga ada 5791 huruf semuanya. Surah ini surah Makkah. Daripada ayat ketiga sampai ayat ke-82 kita perhatikan, surah ini membincangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bermula daripada ibunya diilhamkan agar menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam sehinggalah ke ayat 82 penghujung kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kenapa kita pilih tajuk jangan hanyut? Kerana akan ada perbincangan nanti dalam surah ini berkenaan dengan orang yang hanyut, yang terpedaya, yang tertipu dengan dunia, iaitu Qarun. Nanti kita akan bincang selepas ini, yang mana Qarun ini diberi kekayaan yang luar biasa, namun akhirnya hanyut dengan kekayaannya, lalu akhirnya mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Baik Aimi, surah ini, surah Al-Qasas ni kalau kita perhatikan, sangat cantik dia punya perbincangan dia di awal-awal surah ini, iaitu Allah mencerita pada ayat yang ketujuh, Allah menyebut wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang mana Allah sebut kami telah mewahyukan atau kami telah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar pertama sekali susukan dulu anak tu. Yang mana kita tahu ceritanya pada zaman krisis, Fir'aun hendak membunuh anak lelaki Bani Israel yang bakal menggoncangkan kerajaan Fir'aun. Lalu pada ketika itulah Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam agar susukan dulu anak tu. Kemudian selesai menyusukan faiza khifti alaih, jika sekiranya kamu bimbang anak ni akan diperlakukan oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya, maka fa'alqihi fil yam, maka campakkanlah atau letakkanlah anak kamu yang kamu sayang itu, letaklah dalam bekas, kemudian hanyutkan dalam al-yam. Al-yam bermaksud laut. Kenapa laut? Sedangkan yang dicampakkan itu Nabi Musa diletakkan di dalam sungai Nil. Kerana sungai Nil ni dia bagaikan laut. Dia besar, luas, dia berombak. Jadi orang Mesir sebut sungai Nil sebagai al-bahar, laut, ataupun al-yam. Kita kata sungai yang besar. Jadi selepas dihanyutkan ke dalam sungai Nil, wala takhafi, Allah sebut jangan kamu takut wahai ibu Musa, wala tahzani, jangan kamu berduka cita. Kenapa Allah sebut gitu? Kerana Allah sebut di ujung inna radduhu ilaik, aku akan kembalikan semula anak itu kepada kamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku akan jadikan anak kamu itu di kalangan orang-orang yang diutuskan Allah itu Rasul.
Jadi pada ayat di awal-awal surah Al-Qasas ni, Allah bercerita tentang kekuatan kelembutan ataupun kekuatan atifah seorang ibu. Yang mana kita tahu ya Aimi seorang ibu kan. Ibu ni dia lembut. Mana mungkin seorang ibu sanggup berpisah dengan anak, lebih-lebih lagi anak yang sedang disusukan. Tentu sekali tak mungkin. Kalau bapa tak boleh berpisah dengan anak, sementara lagi ibu, tentu sekali tak boleh. Jadi Allah menunjukkan kepada kita seorang ibu yang sangat lembut hatinya, yang menyusukan anak, yang memastikan anak tu makan, kenyang, dia sendiri pun tak kenyang, anak yang lena tidur malam, dia sendiri tak lena tidur malam. Ibu yang sebegini lembut tu, dengan usahanya, dengan kesungguhannya untuk jaga anaknya selamat, maka akhirnya Allah beri balasan pada ibunya tadi, iaitu Allah menjadikan anaknya berjaya. Yang mana akhirnya kita sedia maklum, Nabi Musa AS dilantik menjadi Rasul. Namun, rupa-rupanya setelah Allah mengilhamkan kepada ibu Musa supaya menghanyutkan ke Sungai Nil, rupa-rupanya selepas itu, Sungai Nil itu membawa Nabi Musa AS ke istana Firaun, lalu diangkat Nabi Musa yang dihanyutkan tadi menjadi anak angkat, juga atas ihsan seorang ibu, iaitu isteri kepada Firaun. Lebih baik kita ambil dia sebagai anak kita, jangan bunuh dia. Disebut dalam ayat selepas itu, jangan bunuh dia, boleh kita ambil dia sebagai anak kita. Jadi lembut hati Firaun, lalu dipelihara Nabi Musa di rumahnya, yang tanpa disedari itulah nantinya seorang yang akan bangkit menjadi Nabi lalu meruntuhkan kerajaan Firaun. Dan kita tengok daripada kekuatan kelembutan seorang ibu tadi, yang walaupun lembut hatinya tapi kuat semangatnya, bersungguh untuk menjaga keselamatan anaknya, akhirnya kita lihat Allah menyebut Allah akan kembalikan semula kepada ibunya dengan cara macam mana? Rupa-rupanya berdasarkan risikan daripada kakak kepada Nabi Musa AS atas dorongan ibunya, akhirnya dapat tahu kepada ibu Nabi Musa AS bahawa anaknya telah masuk ke istana Firaun dan selamat. Kemudian bila nak menyusu, tak nak menyusu dengan semua orang perempuan yang ada pada ketika itu, akhirnya ibunya sendiri berdasarkan risikan kakaknya tadi, akhirnya kakaknya kata ada seorang ibu yang boleh menyusukan, tanpa diketahui itulah ibu yang sebenar. Lalu Allah kembalikan Nabi Musa AS menyusu semula dengan ibunya. Jadi menarik rupanya ini dalam surah Al-Qasas ni Allah bercerita tentang Nabi Musa dalam kisah yang sangat panjang, sehingga kan lebih daripada 90% surah ini cerita Nabi Musa, sebagaimana Nabi Yusuf AS. Surah Yusuf 90% cerita tentang Nabi Yusuf, surah Al-Qasas 90% cerita tentang Nabi Musa, yang mana kisah ni banyak iktibar ataupun pengajaran yang patut kita ambil ni. Itu dia, insya-Allah Ustaz. Dan kalau Ustaz cerita tadi berkenaan dengan dalam surah Al-Qasas, ada kisah Nabi Musa dan juga kisah Qarun, ya Ustaz. Dan kalau kita tengok dalam ayat yang ke-76 dan 77, ini yang kita akan bincangkan, tapi kita nak berehat seketika dulu Ustaz. Kita dah tak sabar-sabar ni nak jauhlah Al-Quran ini. Namun kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan surah Al-Qasas ayat 76 dan 77. Baik. Walhamdulillah wa la ilaha illallah
Para penonton, kita teruskan jauhlah Al-Quran kita dalam surah Al-Qasas ayat 76 dan juga 77 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Dan juga ayat yang ke-77 wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat yang ke-76 Ustaz dan juga para penonton, nanti Ustaz insya-Allah Ustaz akan bawakan kepada kita yang membawa maksud sesungguhnya Qarun ialah daripada kaum Nabi Musa, kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap mereka dan kami telah mengurniakannya daripada pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang yang kuat sasa. Ia berlaku sombong ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Disambung dengan ayat seterusnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan jangan engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu di dunia. Dan tiba-tiba ini punya ni hilang pula. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan, ya betul. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan. Betul. Dan janganlah engkau melupakan bahagiamu, keperluanmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat yang melimpah-limpah, dan janganlah melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Masya-Allah. Dia tertera di kaca TV insya-Allah. Jadi Ustaz, bawakan kami untuk mengembara tentang ayat kisah Qarun pada zaman Nabi Musa ini daripada ayat 76 dan 77. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ami. Ya. Allah, cantiknya ayat ni. Tiba-tiba tersentuh kita bila Ami baca terjemahan tadi. Menunjukkan kepada kita dunia ni sementara, kekayaan yang kita miliki itu pun sementara. Yang kekal abadi yang kita bawa ke sana ialah amal kita. Jadi Allah sebut tentang kisah Qarun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi ya. Dia punya makam ada di Taif. Kalau siapa pergi umrah dia akan ziarah Taif, akan jumpa makam Sayyidina Ibnu Abbas di Taif. Ada masjid sebelahnya. Sepupu Nabi Ibnu Abbas kata apa? Qarun ini adalah sepupu Nabi Musa. Bermakna sepupu Rasulullah. Nabi kita Muhammad SAW bercerita tentang sepupu Nabi Musa AS. Yang mana kata Ibnu Abbas, Qarun ini dia harta dia banyak sangat sehingga kan kunci dia menakalkan kata-kata Al-A'mash yang mengatakan bahawa kunci harta yang dimiliki oleh Qarun itu dia buat daripada kulit binatang. Kemudian dia buat tu sebesar ibu jari. Dia punya kunci tu, setiap kunci tu besar ibu jari daripada kulit tadi, dan satu kunci itu mewakili satu gudang harta. Dan kunci itu pula dibawa oleh 60 ekor unta untuk buat kunci tu. Masya Allah, punya banyak kunci. Kalau 60 ekor unta bawa kuncinya saja, harta dia macam mana? Wallahu a'lam. Sebab itulah sebut la tanu'u bil usbati ulil quwwah, tak mampu dibawa oleh orang-orang yang ada kekuatan, orang yang sasa-sasa, yang tersado-sado, tak boleh nak bawa kunci gudangnya saja. Jadi Qarun ini oleh kerana dia harta dia banyak, dia lupa diri. Teguran daripada kaumnya ataupun orang kampungnya tidak diindahkan. Dia merasakan dunia ni milik dia sebab dia ada kekayaan yang banyak. Namun akhirnya tenggelam dia dengan harta-hartanya. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Mesir, pergilah melawat satu kampung namanya Fayyum. Di situ tuan-tuan akan melihat peninggalan istana Qarun yang katanya setengah mengatakan dulunya 4 tingkat, tinggal 2 tingkat lagi yang masih kekal hingga hari ini. Bangunan tu masih ada di Fayyum di Mesir. Jadi Allah nak ajar pada kita bahawa dalam kehidupan kita ni ada satu mekanisme timbang tara dalam mencari kekayaan ataupun rezeki, sehingga Allah sebut pada ayat 77 wabtaghi fi ma ataakallah ad-daral akhirah. Carilah apa-apa saja yang Allah kurniakan kepada kamu di atas muka bumi, tapi ingat pertama sekali untuk akhirat kamu. Cuma Allah sebut wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Maknanya cari rezeki ni
Pertama sekali kena set dalam minda kita ialah mesti cari rezeki untuk tujuan akhirat. Kerana kalau kita mencari sekadar untuk untung dunia, untuk kekayaan dunia, tak ubah kita dengan Qarun. Sama aja kita dengan Qarun. Jadi, kita sebagai seorang Muslim cari harta boleh, tapi letakkan setkan untuk akhirat. Untuk akhirat maksudnya apa? Cari rezeki itu kerana perintah Allah. Nak sara anak isteri kita, itu perintah Allah. Dan harta yang banyak yang kita miliki itu jangan lupa kita infakkan bila cukup nisabnya. Infakkan pada fakir miskin dan sebagainya. Jangan kita kedekut dengan harta kita. Itulah yang dikatakan untuk habuan akhirat. Tetapi Allah kata walaupun kita ni mencari harta untuk akhirat yang first choice kita. Pilihan utama kita, priority kita ialah untuk akhirat. Tapi jangan lupa habuan kita di dunia. Maknanya cari juga untuk kehidupan kita di dunia. Untuk makan minum kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa akhirat. Kerana ada sejarahnya mereka yang terlalu kaya, Qarun namanya, lupa akhirat, hanyut dengan dunia, akhirnya dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaannya yang tidak boleh membantunya di hari akhirat. Allah, itulah dia. Dan Ustaz sedikit dalam buku tua di Quran ada sebutkan tentang perbincangan ini. Macam mana nak dapatkan buku ni? Katanya ada tawaran daripada Musalla Ar-Rawdah dan juga satu buku lagi itu 40 hadis perjuangan. Dan Ustaz terus masuk berkenaan dengan perkembangan terkini Masjid Musalla Ar-Rawdah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Amy. Buku 40 hadis perjuangan dan buku tua The Quran ni adalah buku yang kita promosikan untuk membeli serta menyumbang dalam masa yang sama. Bermakna dapat ilmu, dapat kita menginfakkan harta kita. Bila infak harta kita untuk bina masjid, Allah sediakan untuk kita, kata Nabi, mahliga dalam syurga. Buku tua The Quran yang kita bincang hari ini adalah harganya RM60. Separuh daripada kutipan ini kita akan gunakan untuk membina Musalla Ar-Rawdah yang berbaki lebih kurang 25% atau 20% lagi untuk siap. Begitu juga buku 40 hadis perjuangan, harganya RM50, RM25, terus kita salurkan untuk pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang tak putus-putus menyumbang untuk pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Bukan sekadar buku boleh dibeli, dapat ilmu, dapat sumbang untuk pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Tuan-tuan juga boleh terus menyumbang sebagaimana biasa, QR code, boleh transfer kredit ke akaun kita, Maybank 556169242554 atau boleh berhubung dengan talian hotline kami. Cik Munirah menanti ni, tengah pegang handphone. Bila masa saja tuan-tuan call, dia akan angkat dan pandu tuan-tuan bagaimana nak sumbang untuk pembinaan Musalla Ar-Rawdah ini. Dan sehingga saat ini Amy, kita dah dekat 80% siap. Malam tadi awal pagi tadi sampai nampak lampu spotlight dipasang dalam surau kami itu untuk menyiapkan saki-baki surau untuk kita guna bulan Ramadan ni. Tak lama lagi, dalam masa 3 minggu ni kita nak guna. Jadi nampaknya kita dah prepare sebaik mungkin. Walaupun di luar tu belum plaster lagi, tapi kami harap kerja-kerja plaster dapat disiapkan dalam masa yang terdekat. InsyaAllah, doakanlah. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan untuk membina rumah Allah dan muka bumi nanti, Allah beri ganjaran sebagaimana yang Nabi sebut, man bana lillahi masjidah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid walaupun kecil, besar sarang burung atau lebih kecil lagi, maka Allah telah membina untuknya mahligai dalam syurga. Itu Mi. Itu dia insyaAllah. Dan Ustaz, berbaki lagi 20 hari lah lebih kurang, tak sampai kot 20 hari lagi untuk masuki bulan Ramadan. Apa yang Ustaz harapkan Musalla Ar-Rawdah ini dapat menampung, dapatlah beroperasi sedikit sebanyak. Jadi kita nak menyeru kepada para penonton untuk kita nak mempercepatkan proses penyiapannya dalam beberapa hari yang tinggal ni, insyaAllah. Silakan Ustaz. Tuan-tuan perempuan semua, kita tak perlu benda lain kecuali sumbangan tuan-tuan perempuan semua. Kalau tuan-tuan sumbang banyaklah yang boleh kita lengkapkan musalla kita ni. Kalau anda kata sikit tuan-tuan sumbang, maka sikitlah. Slowlah perjalanannya. Jadi berbaki lebih kurang 20% lebih ni, kita mengharap sangat tuan-tuan perempuan terus istiqamah menyumbang. Bagi yang baru ternampak muka saya keluar ni kat TV, melintas TV ni, mintalah tolong bantu-bantu. Sebab 98% daripada pembinaan Musalla Ar-Rawdah ini daripada duit poket tuan-tuan semua. Kos lebih kurang 6.5 juta ni siap dengan hanya sumbangan daripada tuan-tuan, berbaki hanya sekitar 2% saja sumbangan daripada pihak kerajaan. Jadi inilah peluang keemasan untuk kita sama-sama menyumbang untuk pembinaan masjid ataupun membina mahligai kita dalam syurga esok di sana, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah.
mengikuti perkembangan Musalla Ar-Raudhah ni rasa macam musalla kita juga sendiri sebenarnya. Ya, Jadi kita saya yang sama-sama. follow daripada awal Musalla Ar-Raudhah ni rasa macam tak sabar-sabar. Lepas ni kalau pergi nak singgah di Musalla Ar-Raudhah. Dan juga begitu juga dengan anda para penonton yang menyumbang. Ini bukan musalla orang lain. Ini adalah musalla kita bersama insya-Allah. Jadi hubungi nombor yang telah tertera di kaca TV. Ayuh, masanya untuk kita menyumbang untuk membangunkan Musalla Ar-Raudhah insya-Allah, Facebook Musalla Ar-Raudhah dan sebagainya. Insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fatil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengerusi Musalla Ar-Raudhah, dan kepada anda para penonton. Ini masanya, jangan tangguh lagi. Hubungi segera dan ayuh kita berikan sumbangan kepada Musalla Ar-Raudhah insya-Allah, dan pastikan kehidupan kita ini sentiasa mengembara, sentiasa jauhlah bersama dengan Al-Quran. Jangan hanyut. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.